Okey, Assalamualaikum semua, apa khabar? Welcome back to Studio Moza. Dan terima kasih kepada yang selalu bersama-sama dengan saya. Terima kasih yang belum subscribe, bolehlah subscribe. Yang dah subscribe, okey, yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk anda. Yang terfikir bila lah nak habis PKP ni kan, tunggu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dah 2 tahun dah sebenarnya kan. Jadi tak boleh nak, kalau selalunya aku ni kalau macam time tak ada PKP lah, time dulu lah, kalau boleh cuti je, mulalah rasa kaki ni nak nak berjalan. Tak tahu, memang dulu daripada zaman muda-muda dulu memang minat berjalan, minat mengembara lah, minat backpacker, bawa beg, pick bag ataupun bawa motor pergi jalan mana-mana kan. Sebenarnya hari ni aku nak kongsikan kisah-kisah pengalaman, kisah-kisah perjalanan secara solo aku dari dulu lah, daripada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Di tiap-tiap tahun aku memang kerja je, cuti sekolah je berjalan, memang dah jadi kegemaran di situ. Sebab mungkin seronok tengok tempat orang, tengok budaya orang, tengok makan masakan, makanan yang di negara-negara lain lah kan. Di Malaysia ni mungkin kita dah pergi banyak tempat kan, jadi kita cubalah menjelajah. Antara negara-negara yang aku suka lawati macam Thailand, sebab mungkin Thailand tu dia dekat dengan Malaysia, dia sepadan je, macam aku Perak kan, Thailand, ataupun kalau aku balik kampung di Kelantan pun sebelah tu pun Thailand juga, jadi dekat. Lepas tu Indonesia tu mungkin kan nature dia lah, dia punya pemandangan cantik, ada gunung berapi, lepas tu tanah tinggi macam di Bandung ni, cantik tempat dia. Bukan setara, orang perempuan pun suka ke Bandung ni sebab dia suka shopping. Bandung ni shopping, nanti tu aku cerita nanti. Cuma hari ni aku nak kongsi pengalaman aku berjalan pada tahun 2016. Lama dah, lebih kurang 5 tahun dulu lah, lebih kurang 2016, 5 tahun dulu. Lama ni 2021. Lama. Dulu aku bukan tak kongsi dengan orang, aku tulis blog. Aku tulis blog dalam jejak perantau, nama blog aku www.kasemarindu.blogspot.com. Aku tulis blog, jadi cerita-cerita pengalaman aku di situ aku tulis dalam blog. Jadi kali ni aku terfikir pula, apa kata kalau aku share dalam bentuk video kan, kita share pada orang pengalaman, kerana orang nak tahu juga apa pengalaman kita pergi, apa yang kita rasa, mungkin dia nak tahu juga macam mana kita nak pergi kan. Jadi masalahnya aku share kat sini kan, untuk dikongsi oleh ramai orang, oleh semua orang. Yang 2016 ni, sebab kenapa aku minat sangat aku nak kongsi yang 2016 ni, sebab dia punya perjalanan aku tu lebih kurang 20 hari lah. Bukan 20 hari direct lah, maknanya 20 hari adalah aku balik ke rumah 3 hari, kemudian aku terbang balik ke Langkawi. Jadi dia ambil masa lebih kurang 20 hari semua sekali perjalanan aku. Tapi yang ini aku nak cerita pasal aku pergi ke satu negara tu, negara yang cukup cantik tempat dia kan. Cantik kerana view lah, pemandangan dia, harga kita nak mengembara pun harga di situ pun agak rendah berbanding tempat-tempat kalau kita nak pergi Eropah. Memang aku dah tak boleh lagi lah, tak mampu kan nak pergi Eropah macam orang lain tu, kena sediakan banyak duit. Buat masa sekarang ni mungkin mampu di Asia je lah, macam di Indonesia, di Thailand. Cuma ada lagi lah negara aku tak pergi lagi lah, sebab kekangan masa, kekangan duit pun sekali kan. Ini 2 Disember aku pergi ke Indonesia. Itu cerita dia macam mana ya, cerita masa tu cuti sekolah lah. Cuti sekolah tak tahu nak buat apa kan. Bukan tak nak buat apa, memang cuti sekolah tu memang aku dah plan lah nak pergi ke Indonesia ni, nak mengembara secara solo. Jadi destinasi pertama aku adalah aku nak try ke Bogor. Aku nak try ke Bogor. Aku tak pernah pergi ke Bogor kan. Bogor, orang kata Bogor ni kota hujan. Dia kata taburan hujan yang tinggi, Bogor Indonesia. Lepas tu di Bogor ni dia ada bukit, apa nama tempat tu
Puncak. Puncak, tempat yang orang Arab, yang situ banyak kahwin kontrak, banyaklah situ. Siapa nak kahwin kontrak bolehlah pergi sana, janganlah banyak yang di puncak, tapi di mana puncak. Tapi aku tak pergilah di puncak tu sebab perjalanan tu agak jauh sikit daripada Bogor kan, kena ambil masa pula nak pergi naik ke atas bukit sana. Cuma aku pergi di safari, okey. Di Bogor ni permulaan perjalanan aku bermula 2 Disember 2016. Lama lah, 5 tahun lepas. Aku pergi, tapi tiket tu beli awal lah, sebab beli tiket AirAsia kan, beli awal lagi dapat tiket tu. Dalam 2 bulan tu aku pergi ke KLIA. Daripada sini aku naik kereta api KL Sentral, daripada KLIA. Tak cerita lah daripada KLIA tu aku turun ke Jakarta dulu. Di Jakarta tu tiket masa tu berapa tak ingat lah, rasa dalam 200 lebih lah. Sebab nak pergi Bogor, dia tak boleh nak direct, dia tak ada flight turun ke Bogor, dia kena turun di Jakarta. Sampai di Jakarta tu, biasalah kita turun airport kan. Turun airport ni serbu datang. Datang yang macam, kalau kita panggil apa, yang private sapu yang offer nak naik dengan dia tu. Tapi aku tak ambil lah yang tu sebab mahal gila harga. Tak silap aku tanya, daripada airport ke Bogor tu dalam 400,000. 400,000 tu kalau duit kita dalam 100 lebih lah, RM100 lebih. Jadi aku tak ambil lah. Jadi aku tanya yang tepi tu, nak ke Bogor tu macam mana kan. Dia kata boleh naik bas. Rupanya sebelah airport tu dia ada stesen bas. Kita nak pergi ke Bogor ni, kita boleh buka pergi kereta api. Dia ada kereta api terus ke Bogor, naik kereta api. Tapi macam kereta api tu, kita kena pergi ke naik taksi ke kan. Kita kena pergi ke stesen kereta api yang ni lah, yang di Jakarta tu. Baru boleh ke Bogor. Dia ada di situ. Dia banyak lah, tak ada masalah sebenarnya di situ. Tapi aku fikir takkan nak pergi ke sana pula. Betul lah, aku pun naik bas lah. Naik bas, wow, boleh tahan lah basnya. Sebab bas ni, dia bas jenis bas berapa panggil, balon-balon 4 lah. Kalau kita sini senang, balon-balon 4 warna biru. Masa tu kalau tak silap akulah, waktu aku pergi tu dia ada orang tunjuk perasaan, semua pakai pakaian putih, iaitu kalau tak silap kes Ahok. Ingat kalau siapa dengar cerita kes Ahok yang dia menghina macam, tapi dah dikenakan hukuman dah. Yang aku tahu macam menghina, tak ingatlah cerita tu dah, soal Maidah. Tapi cerita tu tolak tepi lah, sebab itu cerita hal-hal demelan. Cuma ada berlaku bantahan, protes di kalangan masyarakat di Jakarta. Masa tu baju putih semua keluar. Waktu tu lah aku berada di sana, aku ingat lagi lah. Semua bawa spanduk Allahu Akbar, macam-macam kan. Jadi aku naik bas lah. Naik bas tu, bila nak pergi ke Bogor tu, jalan jam. Jalan memang kalau Jakarta punya jam, nak sampai ke Bogor macam ni, jam jalan slow, tahu, berhenti slow. Jalan jam lah, jalan, maknanya kenderaan tu jalan perlahan. Sampailah lebih kurang ambil masa, aku ingat dalam 2 jam jugalah sampai Bogor. 2 jam tu. Seingat aku lah 2 jam lah sampai Bogor. Tapi tambah murah lah. Berapa tambah masa tu? Nanti aku cuba ingat balik. 70,000 ke? Dalam tak ingat lah. Aku lupa lah. Sebab tambah waktu tu memang betul-betul aku lupa. Tapi tak adalah sampai 100,000 ni. Aku ingat dalam 15,000, 20,000 ke, ataupun dalam 20,000 hingga 70,000 sekitar tu. Nanti kena check lah dalam nanti aku check dalam Google balik lah, tambang. Aku dah lupa lah sebab lama. Tapi naik bas macam biasalah. Bas memang naik, duduk dalam bas tu kan, duduk, lepas tu
orang ramai lah. Jadi macam biasalah konduktor datang kan. Kita bayar dalam bas. Masa tu dia tak adalah bayar kat kaunter macam kat luar tu, kita bayar dalam bas. Sampai Bogor tu aku berhenti di Botanik, dekat dengan Botanic Garden di Bogor tu. Tapi aku berhenti bas tu, masa tu dia berhenti di nama ada shopping kompleks situ. Kompleks Allah Botanika. Kalau lupa dah nama kompleks tu, tapi boleh apa, aku Google, aku ingat lagi tempat tu. Dia berhenti kat situ lah. Ni dah tempat yang dia berhenti ni. Bas berhenti situ, aku turun situ. Lepas tu bayangkan kali pertama datang ke Bogor kan, seorang diri pikul beg. Tak tahu tak tahu mana nak pergi tengok situ. Lepas tu begitu aku masuk lah shopping kompleks tu. Masuk lah shopping kompleks, tak pergi hotel lagi. Masuk shopping kompleks, relax. Sebenarnya hotel tu aku dah book awal. Tak ada, sebab tu tak ada masalah sangat nak fikirkan pasal hotel apa. Sebab daripada KL tu aku dah guna booking.com. Aku booking hotel. Jadi aku duduk di masa tu, aku duduk di Emirates Hotel. Emirates Hotel dia punya harga masa tu kalau duit Malaysia lebih kurang RM80 sahaja, duit Malaysia masa tu lah. Okey, betul lah Bogor. Masa aku sampai pun hujan tau. Betul lah orang kata Bogor tu kota hujan. Kota hujan memang. Sampai hujan. Bila orang tanya tu kata memang kerap hujan. Sampai dekat shopping kompleks tu yang aku turun bas kat situ, dia ada budak-budak tu, dia siap boleh pegang payung. Jadi kalau siapa-siapa yang turun bas ke apa, dia pergi payung dengan kita tau. Dia pergi payung dengan kita, bawa kita jalan. Bukan bawa kita ke ni lah, ke tempat teduh ataupun ke dalam shopping kompleks tu. Jadi kita bagilah duit, pulanglah 1,000 ke 2,000 tapi kalau 1,000 tu lebih kurang 30 sen, 40 sen, kesian juga kan, bagilah 5,000 kan. Kesian dia kadang-kadang, tapi depa ni 1,000 pun dapat ambil. 1,000, 2,000 tak, sebab kita bagi ikhlas, dia tak ada letak bayaran. Tapi nak menunjukkan di sini kan, dia boleh jadi, kerana kota hujan tadi, dia boleh jadikan benda tu sebagai sumber pendapatan dah. Jadi pelancong-pelancong ke datang ke orang tempatan ke sana ke, masuk shopping kompleks dia macam shopping kompleks kat Malaysia lah kan. Biasalah shopping kompleks mana-mana sama aja pergi. Jadi di situ aku tengok kehidupan orang sana. Biasa macam kita duduk KL je kan. Lepas tu aku dah lepak situ, makan sekejap. Dia ada kat tepi shopping kompleks tu, dia ada macam kedai-kedai. Dia di tepi-tepi shopping kompleks ni, dia ada, kita just jalan kaki je. Hotel Emirates yang aku ambil tu, Emirates Hotel tu, dia tak jauh lah dengan shopping kompleks tadi, tempat aku turun bas. Jadi aku just jalan kaki. Bila aku buka balik maps tu, aku tengok aku boleh jalan kaki sampai aku pun check in apa. Jadi lepas check in tu turun makan. Dia ada kat tepi-tepi tu, dia orang ada jual nasi goreng yang pakai kereta tolak tu. Pakai kereta tolak tu. Jadi kalau lagi dia kata nak nasi goreng, sedap nasi goreng dia, memang sedap. Memang kenalah dengan selera macam kita beli nasi goreng sini. Dia masak kedai kecil gerai dia. Macam kita sekarang ni, macam kat Malaysia memang tak payahlah nak jumpa macam gerai bergerak jual nasi goreng. Selalunya orang jual nasi goreng ni orang stall-stall yang tepi-tepi jalan tu kan. Ada macam dekat sana memang unik. Masa tu memang unik, dia buat memang cantik. Jadi harga pun memang murah lah. Makan nasi goreng, ingat harga waktu tu kalau nasi goreng tu mungkin sekitar RM3 lebih kot. Kalau duit Malaysia ni dah RM3 lebih, RM4 kan. Kalau sekarang ni mungkin dah tinggi lah, sebab itu 5 tahun lepas. Lepas tu aku berjalan lah. Emirates Hotel tu dia dekat dengan Botanica Garden tu, Taman Botanica tu. Taman yang terbesar, dia jadi macam taman botanik terbesar. Memang besar lah situ kan. Dia ada dalam tu ada macam pelbagai spesies serba macam-macam. Tapi aku tak masuk dalam tu, sebab aku fikir aku pun bukan minat sangat benda-benda yang macam tu. Aku cuma minat jalan ni, jadi aku tak masuk lah. Aku cuma daripada luar tu ambil gambar daripada luar. Tapi sepanjang jalan tu kalau kita nak pergi macam malas jalan kaki, boleh kita naik angkut
Dia panggil angkota, macam tak ingat angkota ke angkutan kota warna hijau. Jadi kita naik bayar lah, naik berhenti senang dia zat naik relax duduk tepi-tepi naik. Itulah kada tepi kan, bila kita naik van kan adalah yang pemuzik jalanan yang sana panggil apa pengamin ya. Pengamin lah. Dia main hebat dia kan kita naik angkutan kota tu, naik duduk kan, dia naik duduk tepi, dia main muzik. Kadang tengok keyboard tu kadang-kadang dah orang kata lusuh, tapi dia punya bunyi ni power. Memang betul lah orang Indonesia memang berbakat lah dalam bidang muzik yang, sebab macam aku pergi, aku tengok yang tepi-tepi jalan, dia orang gitar ke, dia orang menyanyi ke, dia memang tak tahulah, memang itu adalah sumber pendapatan dia orang kan. Jadi dia orang dah terbiasa, Allah dah anugerahkan bakat pada dia orang ni. Memang kita dengar, aku minat dengar muzik, bukan aku pandai main muzik, aku minat dengar muzik. Jadi bila aku tengok benda tu, aku rasa jadi bagilah berapa sukatilah, 1,000, 2,000, 3,000, kata pulang lah, orang ada lebih bagi. Dia hasil perjalanan. Kita pun tahu kan, semua orang susah. Kebanyakan orang yang dia daripada orang yang susah, yang tak berkemampuan, mungkin dia menganggur, tak ada kerja. Jadi dia untuk sara keluarga mereka dengan cara buat ni, asalkan benda tu halal kan. Tapi baguslah kan, at least dia dah orang kata bakat dia di situ. Bakat dia di situ, dia boleh buat duit dengan bakat dia. Okey. Aku habis di Emirates tu, aku meraya-raya tepi tu, aku tengok lah, apa yang aku seronok sangat di Bogor ni, aku tengok ketekunan penduduk Bogor tu bekerja tu. Dia tak pernah kena penat lelah. Di tepi-tepi jalan ni orang, tak adalah kita tengok yang, kecuali kalau betul, kecuali yang malas sangat lah, malas bekerja dah banyak. Kalau jenis rajin bekerja, memang bekerja betul-betul, sama ada bawa angkutan ke yang meniaga dengan macam-macam makanannya, ada tempe betul lah, dengan macam-macam lah. Tapi aku jujur, aku banyak yang tak boleh makan lah kat situ, mungkin kerana tak kena dengan selera kan, tak biasa lagi dengan makanan tu. Lepas tu aku pergi situ, aku akan tepi-tepi tu juga, sampai dekat baju depa pun dia akan tulis tak apa masa tu aku pernah ingat, tak pernah lelah mencari rezeki. Tu kemah ayat tak pernah lelah mencari rezeki. Maknanya depa ni berjuang habis-habisan semata-mata nak sara hidup family depa ya. Di mana-mana pun sama, tapi kita nak melihat di sini keadaan depa di situ memang betul-betul struggle dalam mencari duit untuk tampung keluarga. Itu dulu sebelum kes Covid. Kalau aku pun tak tahu cerita, sebab aku pun tak pernah pergi, dah tak pergi lagi kan. Mungkin kalau dah okey, semua dunia pun dah bebas dari Covid, mungkin aku terbang lagi sana nak tengok apa perubahan pula kan. Dekat Bogor ni, okey, aku malam sampai aku pergilah ke dekat Bogor ni, dia ada satu menara di Bogor tu, ada satu menara tinggi tengah-tengah, dekat dengan shopping complex tadi. Dekat dengan shopping complex ada satu menara Bogor lah, menara Bogor. Dia ada bulatan lah, macam kalau di Perak kan, Kuala Kangsar ada kan, yang jenis bulat macam tu. Tepi-tepi tu ada kedai-kedai lah, kedai-kedai. Kalau pergi lagi bela-bela sana tu aku tak pergilah, sebab kalau nak pergi tengok kedai-kedai buat apa, bukan nak shopping apa, aku tak pergilah. Cuma aku berada di kawasan tu. Tapi cantik lah, dia buat macam pintu gerbang dekat tu. Ada pintu gerbang Bogor, ada ucapan selamat datang, pintu gerbang dia. Ada pintu gerbang lah, dia buat cantik dengan batu, dengan dia batu macam seni gotik macam tu. Panggil apa tahu, tiang gotik yang tinggi tu kan. Aku ambil lah gambar. Masa tu aku tak pandai lagi nak ambil video ke, nak merakam video. Cuma aku suka bawa kamera aku tu, aku aja ambil gambar, simpan bubuh.
aku masuk ke dalam blog, ke dalam Facebook aku ke macam tu. Okey, pada lepas tu dah lepas aku jalan pergi mana-mana Maya kawasan Bogor tu, memanglah aku balik hotel rehat sebab aku pun sampai rehat hotel tu. Malam tu tak ada keluar mana, lepak hotel. Lepas tu esoknya barulah aku pergi kepada safari. Nak pergi safari tu kita kena naik, aku tak naik bas lah, aku sewa taksi tapi ini cerita dia. Taksi ni aku cuba ingat berapa ratus bayar taksi. Aku ingat kalau duit Malaysia RM120 taksi untuk sampai ke sana, tapi dia bawa pergi kemudian dia bawa balik semula. Okeylah, berbaloi lah. Perjalanan ambil masa dalam 2 jam jugalah ke safari. Yang best kat safari ni, safari Bogor ni, yang best kat safari Bogor ni, kita boleh tengok binatang tu macam kita duduk. Nama safari ni kena habis duit banyak sikit lah kan. Tak satunya, kalau korang tak nak pergi dengan kenderaan bas, aku tak pastilah bas masa tu aku tak survey ada tak ke safari. Mungkin ada lah kan, tapi aku ambil taksi tu pun dah 300,000. Aku tak silap tu, mana 100 dan RM120. Nak masuk sana pula. Nak masuk safari pun lebih kurang. Nak masuk safari nanti aku check balik tiket dulu. Sekarang ni aku tak tahu berapa boleh check. Tapi lepas tu ni, yang pemandu taksi ni pun kita kena bayar kan ni nak masuk. Dia masuk sekali kena bayar juga tak tiket dia. Jadi kedebuk habis lah ingat 300-400 500,000 macam tu 500,000 kalau kat Malaysia boleh beli rumah banglo sebuah. Tapi dekat sana 500,000 mungkin dalam 500 100 dalam 30 lebih kot. 100 dalam 100.5 ada 100.5 lebih kurang 200 lah. Lama 6 tahun lepas kongsi pengalaman benda dah lama. Okey, cerita safari ni dia ada macam section by section lah. Kau pergi sini kau jumpa binatang dulu, jumpa jenis kuda ke zirafah berkeliaran. Cuma kita naik taksi tu kita tutup cermin lah, tempat yang kita tak adalah buka sepenuh, kecuali tempat-tempat yang binatang yang tak berbahaya tu mungkin boleh lah. Sebab cuma ada binatang yang tak berbahaya tu macam zirafah bahaya ke? Tak ingat zirafah tak bahaya kot. Kuda tu ada, kita boleh bagi makanan. Ni dia sebelum sampai safari tu dia punya ada jual makanan macam carrot pula. Carrot. Ubi kentang, apa carrot carrot. Ubi kentang. Lobak merah. Lobak merah. Carrot lobak merah kan. Dia jual lobak merah, dia adalah sikit. Jadi dijual tu tujuan untuk kita beli. Kita masuk safari, kita boleh bagi makanan kepada haiwan-haiwan dalam safari itu, bagi makanan. Jadi buka tingkat cermin, ataupun kalau tempat yang tak berbahaya tu kita boleh turun daripada kereta tu, jalan kita bagi makanan. Jadi seronok lah. Ada kita setengah pelancong tu dia dengan bas berhenti dia masuk dengan bas satu kumpulan masuk dengan bas berhenti bagi makanan. Jadi di situ dia dah jadi pendapatan pula orang pada orang yang jual carrot yang dekat luar sana tu. Orang nak rasa pengalaman memberi makanan kepada haiwan. Kalau macam kat sini kita nak bagi makanan tak boleh lah, sebab di dalam zoo kan, di dalam barang itu dia bebas safari tu dia bebas. Tapi dia punya pagar-pagar satu section tu tinggi-tinggi, mungkin dia nak mengelakkan pada binatang buah ke apa, kita tahulah. Kalau pergi tempat monyet ke, tempat beruk ke, tempat apa ungka apa, dia macam tu je lah. Bebas. Dia orang hidup dengan kehidupan dia orang. Kecuali yang dia ada bagi amaran, nanti nak masuk situ dia bagi warningnya, tempat macam binatang buas macam kata harimau, singa tu, itu dia ada buat macam kolam ni. Kalau kita macam kat Zoo Taipei ni, dia kolam. Lepas tu dia orang berjalan juga ni, berjalan atas ni. Cuma kita kena tutup cermin.
Cermin kereta tutup rapat, tak boleh nak buka. Takut dia datang. Tapi dia datang tepi-tepi, kita tengok macam kita di safari macam mana kan. Kita tengok, oh ini pengalaman seronok lah dekat. Macam kat Malaysia ni tak ada safari yang begitu. Kita ada pun yang dalam jaring-jaring, dalam macam dalam zoo tu kan. Macam di Taipei pun dia ada naik safari pun, kita naik kereta malam, dengar, tengok mata bercahaya macam tu je. Di sini kita pengalaman, kita berjalan sendiri tu. Bukan berjalan lah, masa kita bawa kereta, kita melalui pengalaman tu sendiri tu. Tengok haiwan kiri kanan, haiwan buah tu. Saya mula-mula masuk pun takut. Takut je. Kita tak ada pengalaman nak duduk, nak merasa, tak ada pengalaman, tak pernah ada pengalaman bersama-sama dengan haiwan buah ni, walaupun dalam kereta. Tapi ketakutan tu ada. Lepas tu pergilah section by section. Luar lah tempat dia, memang luar lah. Jadi kalau kata nak pergi ke Bogor nanti lepas PKP ke apa, memang aku cadangkan korang pergilah ke safari tu. Memang seronok lah. Seronok bawa family ke kan. Kaya-kaya sikit boleh bawa family, sebab nak naik flight tu banyak juga kos kan. Miskin-miskin macam saya ni pergi seorang je lah kan dulu kan. Akan datang tak tahulah ada rezeki murah kan. Jadi pengalaman tu dia, kita rasa puas lah. Okey, lepas tu untuk safari Kuronda banyak tempat lah. Kalau nak cerita satu-satu ni banyak. Dia bagi panduan pula. Nanti kita nak masuk tu dia akan bagi satu pamphlet. Kat pamphlet tu dia adalah arah-arah, di sini tempat harimau, di sini tempat singa, di sini tempat rusa, di sini tempat ni, dia adalah indikator dia. Jadi kita pergi taksi, yang kita naik taksi tu pun dia pun dah tahu, sebab dia dah biasa bawa pelancong kan. Jadi dia akan bawa satu tempat kita bayar aje. Tu cerita di safari. Habis dalam petang lah. Petang tu balik dengan lepak lah. Balik tak ke mana lah. Balik tu pakai turun taksi, naik hotel tu pakai dam tidur. Dam tidur malam tu barulah terjaga sekejap. Turun makan. Lepas turun makan tu lepas tu tidur balik. Penat kan, sebab kita berjalan pergi tengok tempat. Walaupun satu tempat, tapi kita banyak section yang kena tengok binatang-binatang ni kan. Jadi esoknya aku bangun pagi-pagi esok, aku plan keduanya adalah ke Bandung. Macam mana cerita ke Bandung? Aku naik bas. Aku pergi dekat dengan di Bogor tu, kita dengan shopping komplek yang turun bas tadi tu, yang dekat kawasan Menara tu, kita pergi di depan sikit, dia ada stesen bas itu. Dekat situ kita boleh naik bas ke Bandung. Jadi aku naik bas ke Bandung. Aku lupa tiket memang aku dah lupa dah lama. Tapi kalau pergi dekat aku punya blog tu, aku ada catatkan. Tak apa, nanti aku buka blog, aku tunjuk korang berapa tiket masa ke Bandung tu. Okey, daripada Bandung tu okey, untuk cerita di Bandung pun menarik juga. Okey, nantikan episod kedua selepas ini. Alright. Okey, jangan lupa yang belum subscribe. Nanti saya nak cerita lagi pula, cerita saya di Bandung pula. Okey, cerita saya di Bandung nanti ada pengalaman kena tipu di Bandung. Okey, tunggu. Bye bye.